Okay, AJ berada dekat air terjun Titik Kerawang ni. So ni jalan lama. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali semula ke channel Fahan Jamal. Okey baik, sekarang ni FJ pada malam ni meneruskan lagi perjalanan daripada Teluk Bahang untuk menuju ke Balik Pulau lah. Di mana jalan ini adalah jalan yang banyak orang ceritakan tentang gangguan jalan seram, yang sama ada daripada akhbar ataupun daripada pengalaman orang yang melalui jalan ni. Jadi pada malam ni AJ nak lalu kat jalan ni, nak tengok sama ada jalan ni betul tak seperti yang orang ceritakan pengalaman-pengalaman mereka, ataupun ianya sebenarnya ada penjelasan secara orang kata saintifik lah tentang gangguan-gangguan yang mungkin berlaku dekat jalan ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok akan keadaan jalan ni. Okay? Okey baik, inilah keadaan jalan sekarang ni. AJ berada betul-betul bersebelahan dengan Teluk Bahang Dam ataupun empangan Teluk Bahang di sebelah kanan ni. Dan sekarang ni kami dalam perjalanan untuk menuju ke Balik Pulau. Okey, jalan ni AJ difahamkan lah antara yang AJ pernah baca dan cerita seram yang berlaku dekat jalan Balik Pulau ni lah. Okay, jalan Teluk Bahang Balik Pulau ni adalah banyak cerita dan sebagainya. Salah satu yang popular tentang joki timba, tajuk dia. Yang itu nanti FJ akan buat episod khas lah tentang cerita seram tersebut, sebab berkaitan dengan kisah tu agak panjang. Itu berkaitan dengan macam gangguan kalau tiba-tiba ada motor memotong dengan lajunya dengan membawa timba. Itu gangguan dia lah. Ini adalah disebabkan kerana berlaku kemalangan terhadap orang tersebut. Lalu dikatakan motor tersebut mengganggu lah kalau orang melalui di kawasan jalan ini. Lepas tu sebelum ni ada juga AJ baca berkaitan dengan gangguan yang mereka dengan kawan-kawan terima ketika mereka melalui jalan ini dekat Titik Kerawang. Kata gangguan bermula di situ. Lepas tu ada juga cerita mengenai yang kata dia lalu jalan ni mengambil masa yang agak lama untuk tembus ke Teluk Bahang ni. Okay? Maksudnya tak logik masa lah. Kalau ikutkan maps tu, sepatutnya kita orang patut tembus tu dalam masa mungkin 15 ke 20 minit ataupun setengah jam lah untuk tembus jalan ni. Tapi dikatakan bila dia masuk jalan ni, apa yang dia ingat lah dalam kisah tu, dikatakan lebih kurang sejam setengah. Dia kata macam rasa lama sangat. Dan dia keluar daripada jalan ni mengambil masa sejam setengah ataupun 2 jam setengah, macam tu lah. Di mana keadaan itu sepatutnya tidak boleh berlaku lah. Okay, tapi sekarang ni kita orang melalui jalan ini. Inilah jalan dia, jalan daripada Teluk Bahang untuk menuju ke Balik Pulau. FJ ni baca sekadar mana yang FJ baca sajalah. Okay, berkaitan dengan keadaan jalan ni, FJ sendiri tak ada pengalaman. FJ hanya tengok di Google Maps dan juga Google Street saja tentang keadaan jalan ini. Dan seperti yang korang nampak, jalan ini sangat-sangatlah kecil sangat-sangat kecil dan berselekoh banyak. Jadi bila bawa kenderaan dekat atas ni, korang kenalah hati-hati dan bawa dalam keadaan perlahan saja. So sekarang ni kelajuan kereta ini dalam lebih kurang 40 km sejam. Okay? Nak bawa laju pun tak boleh ni sebab selekoh banyak. Tetapi juga FJ difahamkan jalan ni digunakan lah oleh orang kata apa lah, pelumba-pelumba tempatan. Pelumba-pelumba tempatan kot nak kata. Apa hantu apa? Anak hantu. Dia gelar anak hantu. Bukannya anak hantu tu hantu, tapi diorang ni selalu dikatakan berlumba lah dekat atas jalan ni. Yang FJ difahamkan, maksudnya jalan ni favourite untuk berlumba dekat kawasan jalan Teluk Bahang ni menuju ke ni lah, menuju ke Balik Pulau ataupun Balik Pulau menuju ke Teluk Bahang. Macam itulah keadaan dia. Tapi untuk sekarang ni, hari ini, malam ini, sekarang dah jam menunjukkan pukul
1.56 minit pagi lah sekarang kita orang lalu. Sekarang dah pukul 1.56 minit pagi. Jadi inilah keadaan jalan dia. Jalan agak sunyi dan kita orang rasa tadi ada masa kita orang berhenti tadi sebelum dekat Teluk Bahang tadi, masa buat rakaman starting tadi, ada 4 biji motor lah yang sedang melalui jalan ni. Lepas tu sekarang ni kita orang lalu, tak ada lagi selisih dengan kenderaan ataupun motor daripada belakang. Tapi nanti kita tengok dulu. Sekarang masih awal lagi, okay, sebab kita dalam fasa mendaki lagi. Mungkin sampai ke pertengahan nanti dia akan menuruni lah kawasan bukit ni. Okay. Jadi inilah keadaan jalan dia. FJ duduk kat pelumpang ni je pun pening kepala lah. Jalan kat Pening ni dia kiri kanan macam roller coaster. Okay, macam roller coaster keadaan jalan dia. Tentang kisah tu nanti FJ cerita yang detailnya di channel, di video yang lain lah. Untuk malam ni FJ cerita umum saja, secara santai saja, sebab kita lebih nak berfokuskan terhadap jalan ini, okay? Jalan ini punya keadaan. So apa yang FJ dapati sekarang, FJ dapati bahawa jalan ini di setiap seekor nampak ada lampu jalan lah. Okay, ada lampu jalan. FJ tak pasti sama ada di depan sana nanti adakah kawasan gelap dan sebagainya. Kita akan tengok. Sekarang memang dah pukul hampir pukul 2 lah cerita kita. Pukul 2 pagi kami melalui jalan ni. FJ bersama dengan saudara Apek Kuban ingin melalui jalan ini lah. Jalan yang dikatakan oleh orang ramai berkata jalan ni adalah antara jalan yang, kalau AJ terima tu, antara yang dikatakan jalan yang paling seram lah dekat kawasan Pulau Pinang ni. Inilah jalan dia. Tapi itulah, nak tengok, kita tengok keadaan dia macam mana. Okay, Simpang Siur ni AJ pun pening sebenarnya. Selain tadi jalan menuju ke Teluk Bahang tu pun dah kiri kanan kan. AJ pun macam pening lah ni. Sampai sini lagi bertambah pening lah. Tapi nak buat macam mana, demi nak tunjuk kat korang akan keadaan jalan ni, kita akan pergi juga. Ni baru masuk jalan gelap Tadi ada lampu jalan, masih ada lampu jalan lagi lah. AJ rasa lah jalan dekat sini kemungkinan akan banyak lah lampu jalan. Ini pandangan AJ, sebab AJ tak pernah lagi lalu jalan ni. Maksudnya setiap beberapa meter akan ada lampu jalan, Zaman dulu tak pasti. Mungkin pada zaman-zaman dahulu boleh jadi lampu jalan ni tidak ada lah. Dan kalau jalan di sini mungkin gelap gelita lah. Cumanya kita orang nak memastikan adakah jalan ini dilalui oleh kenderaan-kenderaan lain pada waktu malam. Itu yang kita orang cuba nak memastikan keadaan tersebut. Okay. Okay, kecil jalan dia, sangat kecil. Okay, depan ada kereta. So kereta tersebut pun bawa dalam keadaan sangat perlahan lah, macam kita orang agak kot. So kita orang pun kena perlahan juga. Sebabnya bila ada kenderaan ni daripada arah kami yang menuju ke balik pulau ni, jadi macam tak berapa syok lah. Sebab kalau daripada arah depan, berhadapan daripada arah depan tak ada masalah. Nanti jadi macam tak berapa seram pula. So kalau korang tanya keadaan jalan ni sunyi sepi lah. Okey lah, nak kata mungkin kalau orang yang tak berapa semangat sangat, senang kena gangguan ke apa je, tak pasti lah. So far dah mungkin suku jalan kot, tak ada rasa apa-apa perasaan yang pelik ke apa ke, tak ada lah. Dan di kawasan ini dia difahamkan ada kawasan Dusun Durian. Ini kawasan Dusun Durian. Okay, ni lah jalan dia kawan-kawan. Okay, depan ada kereta lah. Okay, ni jalan dia.
Apek Guban okey lah? Okey. Asalnya dalam banyak-banyak jalan yang ni, jalan paling tak seram saya lalu. Apek Guban pernah lalu jalan ni ke macam mana? Waktu siang biasa lah, tapi malam ni first time lalu lah. Okay, malam first time Apek Guban lalu jalan ni bersama dengan MJ. Dan beliau mention jalan ni jalan paling tak seram beliau lalu. Tapi tak apalah, kita tengok je keadaan jalan dia. MJ tak pasti sebab orang kata jalan ni lah jalan yang mungkin paling seram dekat Pening ni. Tapi kalau diikutkan contoh macam malam minggu mungkin ramai orang race dekat jalan ni. Okay, orang race. Tapi tadi semasa kita orang menuju ke Teluk Bahang tadi, IJ dapati ada banyak roadblock. Ada banyak roadblock polis dan sebagainya. Jadi kemungkinan malam ni tak ada race. Kemungkinan macam tu lah. So sebab tu kalau korang tengok jalan ni clear je. Tapi kalau ada race dekat atas jalan ni, mungkin banyak motosikal lah kot yang akan nampak. Tapi malam ni tak ada motosikal lagi lah, melainkan kenderaan tadi yang depan kami tadi dah laju dah kot. Lepas tu ada motosikal yang sebelum kami mula tadi. Okay, inilah keadaan jalan dia. Jalan yang sunyi dan sempit, tetapi masih mempunyai lampu jalan lah. Okay, AJ tak pasti lampu jalan ni dipasang pada tahun bila. Tapi mungkin dulu-dulu mungkin tahun 90-an ke apa, kalau jalan ni dah ada, berkemungkinan adalah tak ada lampu jalan lah. Itu kemungkinan yang AJ fikir. Okay, ni jalan dia. AJ nak cerita pun, cerita dia yang tadi lah, yang berkaitan dengan joki timber. Lepas tu yang ada AJ pernah keluarkan video sebelum ni, tapi nanti tunggu sampai kat jalan Titik Kerawang baru AJ cerita air terjun Titik Kerawang. Lepas tu yang dia kata jalan ni dia rasa lama lah, jalan dekat atas jalan ni mengambil masa yang memang agak lama lah, 2 jam kot. Agak-agak lah, memang boleh pergi sampai negeri lain dia punya lama. Macam balik kampung punya masa lah kan. Tu macam agak mustahil lah. Tapi kita layan saja keadaan jalan ini. Ni dah turun dah separuh kot ke macam mana? Dah naik lagi? Tak tahu, rasa tak sampai separuh kot. Dah sampai separuh ke belum lagi? Sampai separuh. Dah sampai separuh. Dah sampai separuh jalan Apek Guban kata kami dah sampai separuh jalan. AJ pun bila jalan ni Sepang Siu, AJ pun pening kepala lah. Tak tahu mana apa, dah dekat ke jauh lagi ke apa, tak pasti. Okay, ni lah jalan dia. AJ kalau dapat lalu AJ puas hati. Pasal yelah kita lalu kat jalan ni kan. Tak syok bila duk cerita-cerita buat video pun semua, end up tak dapat lalu. Tak syok tak. Kaya kalau cerita-cerita yang AJ keluarkan tu, lepas tu AJ dapat lalu, macam ni keadaan dia, so syok lah dapat tengok keadaan sebenar. Ini ada bulatan Boulder Valley ni AJ tak pasti apa benda, resort ke apa ke tak pasti. Yang tadi belah kanan tadi, bulatan tadi, ada Boulder Valley, nak sebut pun AJ tak pasti lah sebutan dia. Okay, ni sekarang ni kita orang dalam fasa menuruni kawasan Bukit Balik Pulau ni. So AJ rasa dah sampai ke separuh jalan lah. Selalunya separuh jalan akan naik bukit, separuh jalan akan turun bukit. Keadaan biasa lah macam tu. So tak ada motosikal malam ni. Tadi dekat empangan Teluk Bahang tadi, banyak kenderaan, ada motor, ada kereta. Awalnya AJ nak berhenti kat situ, nak keluar tau, nak berhenti kereta. Mungkin kalau tak ada orang, AJ nak berhenti kat tepi jalan dekat kawasan empangan Teluk Bahang tu, nak keluar kereta, nak buat rakaman awal lah. Tapi disebabkan kerana ada kereta, ada motor banyak kat situ, AJ pun jadi tak jadi lah nak keluar kereta, nak rakam. Sebab yelah, nampak macam tak menyeramkan lah pula kan. Keadaan dia macam tu lah. So AJ cancel kan, AJ rakam permulaan tadi daripada dalam kereta saja. Okay, bukan tak nak keluar, tapi dah ada ramai orang, buat apa AJ nak keluar? Kalau tempat tu tak ada orang, boleh AJ keluar. Okay, ni jalan dia. Sekarang kami sedang menuruni kawasan bukit di balik pulau ni.
Bunyi apa? Brake. Okay. Ada bunyi apa ni? Brake. Brake. Okay. Ada bunyi brake lah. Okay, sunyi lah juga jalan ni. Ada brake. Brake. Ni apa? Brake, bunyi brake dia. Bunyi pelik lah. Clash. Oh, clutch. Tu ha. Pakai manual. Minum. Manual. Kan auto. Ada bunyi cek. Jadi pelik tak? Tu. Bunyi apa? Clutch lah. Clash. Jadi tak pasti dengar tak bunyi tu dalam mikrofon ni. Tapi ada bunyi. Maksudnya jadi macam pelik tak bunyi apa kan? Selalu tak dengar pun. Okay, ni kawasan mana lah? Ada kereta lah dekat sini. Lalu kebun durian ni. Dah sampai kebun durian lah kot. Okay, tapi yang Titi Kerawang punya tu tak sampai lagi kan? Air terjun tu Saya rasa tak sampai lagi. Tapi kita nak tengok. Okay, ni ada satu kenderaan daripada arah hadapan laju lah. Banyak kenderaan ni. Akan satu, dua, tiga konvoi. Okay, ada 1, 2, 3 konvoi. 3 kenderaan, 3 kereta. Bukan kan, dia tak silap yang air terjun tu dia dah besarkan jalan. Yang kalau AJ tengok lah. Okay, ni ada kenderaan. Oh, kereta laju lah. Test power. Test power keadaan jalan ni. So, keadaan jalan ni macam AJ cakap lah, mungkin ada orang race ke apa ke, tak pasti lah. Oh, ada lagi lah daripada depan. AJ rasa mereka 2 race kot. Mereka sekali jalan ramai-ramai. Honda. Bahaya. FD. So tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 biji kereta dah melepasi kami lah. Dengan keadaan dia naik bukit ni dalam keadaan laju lah. Jadi kena hati-hati sikit sebab jalan ni sempit. Lagi kan Melaka pula. Ni ada lagi 6, 7. Korang dengar bunyi enjin dia. Tempat test power, test enjin. Ala-ala ni cerita apa? Initial D. Ala-ala Initial D Okay, kalau tak silap je depan nanti ada air terjun Titi Kerawang tu. Kalau ada tempat berhenti, berhenti sat lah. Kalau ada tempat berhenti lah, je pun tak tahu. Pasal tak pernah pergi. Ni air terjun Titi Kerawang. Dulu dia jalan kecil je. Sekarang ni dia dah buat jalan ni, dah dibesarkan. Berhenti sat tapi ni rasa tak ganggu jalan. Okay, ni lah air terjun Titi Kerawang ni. Okay, jadi turun boleh kan ni? Boleh. Okay, ni jalan air terjun Titi Kerawang. Hujan tak? Tak. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Kuban stay kat? Tengok. Okay, baik. Sekarang ni AJ berada dekat air terjun Titi Kerawang Kalau korang boleh tengok lah tu. Itu dia. Okay, itu dia air terjun Titi Kerawang. So AJ berada betul-betul dekat air terjun Titi Kerawang ni. Ini jalan baru tau kita orang lalu. Yang dekat bawah ni dia jalan lama. Tapi jalan lama ni dah tak boleh nak lalu. Tapi Kuban stay kat ni, kat kereta. Okay, ni jalan dia. AJ turun sat. Okay, AJ berada dekat air terjun Titi Kerawang ni. So ni jalan lama. Jalan lama dia. Tapi dia dah buat dah jalan ni. So yang tempat kereta berhenti tadi adalah jalan baru lah. So dekat sini tempat orang bermandi Korang boleh dengar air terjun dia. Okay, ni jalan tempat air terjun Titi Kerawang. So sekarang pukul 2.11.
Pukul 2.11 tengah malam ataupun awal pagi, kita orang lalu dekat sini. So AJ turun dekat kawasan air terjun Titik Kerawang tu lah. Saja je nak tengok, keadaan dah berbeza lah dengan dulu dengan sekarang. Okay. Kena panjat lah. Tempat ni tempat orang mandi. So tempat ni sekarang dia banyak, dia letak tempat ni dia luaskan. Korang tengok kan, jalan ni dia dah luaskan. So kereta boleh parking kat sini je rasa. Jadi boleh turun pergi ke air terjun Titik Kerawang tu dan mandi. Okay, inilah keadaan jalan dia. Okay tak? Saya tak pasti lah nampak ke tak. Sebab kereta DJI Osmo Action ni bila malam dia tak apa kata ingat. Tapi mata kita orang nampak air terjun. Kalau guna kamera lain mungkin nampak. Jom, dia turun perjalanan. Aku takut ada kereta berlumba. Tapi dia pun test engine kat sini siut. Saya tak percaya lah. Kalau motor tu okey lagi, kereta tu. Aduh. Okay, kita orang dah berhenti lah kat air terjun Titik Kerawang ni. Okay, jom jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni lah tapak dia boleh parking. Dulu jalan kecil tadi, tempat AJ turun tadi. So orang nak mandi situ payah pasal orang parking banyak kan. Kereta jalan ni jadi sempit. Sekarang dia dah besar kan, memang cantik lah. Jadi kalau ada kesempatan ni lah, kalau ada kesempatan boleh pergi waktu siang apa, nak mandi kat sini, try tengok. Air terjun dia pun cantik jadi. So inilah air terjun Titik Kerawang. Kalau siapa tahu, sebelum ni AJ pernah keluarkan video kisah seram dekat jalan ni, di mana ada yang daripada cerita tu lah. Dia ceritakan diorang berhenti lepak dekat air terjun Titik Kerawang tu. Okay. Kemudian diorang nampak macam ada perempuan lah kat situ, ataupun macam lebih senangnya Pontianak kot dekat tu. Lepas tu diorang macam belah pada tempat tu. Yang AJ pun ingat lupa cerita ni. Benda tu mengikuti mereka lah. Okay, cerita tu nanti AJ tengok balik cerita tu. Mereka mengikuti mereka sepanjang mereka nak turun kepada bukit lah. Mereka jadi macam seram lah kot kan, dalam cerita tu lah. So AJ nak bukti kat korang. AJ berhenti tadi turun kat situ. AJ nak tengok keadaan dia macam mana. Tapi pondok tu AJ tak pasti lah. Yang dia kata nampak daripada pondok tak pasti, sebab memang gelap gelita lah. Tapi AJ turun Apek Guban AJ suruh dia stay dekat kereta tadi. Sebabnya yelah, takut jadi apa-apa, seorang kena standby kat kereta lah kan, senang. AJ turun lah tadi, tengok keadaan dekat kawasan air terjun tu. Tapi so far kalau kata ada rasa apa-apa ke, tak ada lah. So bila diorang menuruni kawasan bukit ni, macam korang tengok jalan kat depan ni, dia mention juga waktu tu diorang macam kena kejar lah dia benda tu duduk atas bumbung dan sebagainya. Lepas tu dikatakan ada apa ni, nampak apa, pocong di setiap tiang elektrik ni. Okay, nampak macam tiang elektrik ni nampak pocong ke Pontianak apa, tak pasti, tak ingat. So kalau tanya AJ, mungkin sebab otak dia dah ketakutan. Ini secara saintifik AJ bukan kritik cerita tu. Tapi kalau tanya AJ, bila otak dalam keadaan dah fikir bukan-bukan, dia nampak tiang elektrik ni semua, dia nampak macam pocong lah kot. Ni kita orang lalu, sebenarnya tiang elektrik ni belah bawah dia memang warna silver. AJ bukan nak kata cakap besar ke apa. Korang tengok dekat tiang elektrik ni, dia belah bawah ada separuh ataupun suku tu, dia memang berwarna silver. Atas tu warna kelabu. So kadang-kadang bila yelah, macam otak kita dah tak boleh nak fikir dengan waras ke apa, dia akan jadi naik ilusi lah. Dia naik ilusi macam nampak. Takkanlah hantu pocong setiap tiang elektrik ni kalau fikir logiknya. Tapi mungkin secara saintifiknya, mungkin dia nampak yang warna silver ni adalah dia ingat hantu pocong lah. AJ sebut direct ni, tegak-tegak lah. Dia anak pun tadi AJ sebut sekarang, pocong pun AJ sebut sekarang. Tapi Alhamdulillah, InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Okay, kita orang pun nak sampai ke penghujung jalan dah ni. Nanti kalau tak silap dia ada kampung dekat bawah ni.
kita orang sampai kawasan kampung. Tapi sekarang kita orang masih lagi berada dekat jalan yang dikatakan gangguan itu berlaku lah. So far kalau tanya AJ, tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa. Okay, ada orang race yang tadi apa semua. Kalau jalan ni memang berantu, takkanlah orang duk nak race kan. Nah, tu yang AJ fikir logik. Kalau betul-betul lah katakan memang ada gangguan teruk apa semua, takkan orang nak race kat atas jalan ni. Mesti orang takut nak race. Tapi sebab dikatakan jalan ni tempat race lah, orang test engine apa semua. So mungkin dakwaan tu AJ tak pastilah. Kemungkinan okay, kalau tanya macam mana nak cakap, gangguan tu mungkin lah, gangguan tu mungkin. Tapi dia bukannya kena pada semua orang. Sebab tu AJ pesan, kalau korang nak lalu jalan yang sunyi, sepi, kalau tak confident, jangan lalu. Kalau rasa macam aku takut lah lalu jalan ni, jangan lalu lah. Itu cerita dia. Sebab nanti korang akan fikir bukan-bukan, dan benda dia syaitan apa semua. Dia tahu kita takut ni apa semua. Dia takut tu, dia manipulasi lah kita punya minda. Dia nampak bukan-bukan apa semua. So AJ pun turun kat tempat tadi, dan AJ pun mention akan Pontianak dan juga Pocong. Tapi Alhamdulillah lah, sekarang dah pukul 2.17 tak ada apa-apa. Dan kita orang pun dah nak melepasi lah jalan ni. Tak sampai setengah jam je rasa. Okay, tak sampai setengah jam. Kalau tanya AJ berkaitan dengan gangguan tu, susah kan ini nak katakan. AJ kata tak ada kan, orang kata ada. Kalau AJ kata tak ada, orang kata ada. Kalau AJ kata ada, orang kata tak ada. So pada pihak AJ dengan Apek Kuban, kami insyaAllah lah tak ada apa-apa lah. Mewakili kami punya pandangan, jalan ni boleh je nak lalu, tapi kena kuat semangat lah. Okay, kena hati, kena kental. Benda tu susah lah nak ganggu apa kot. Macam tu lah. Tapi kalau tanya AJ, dia tak perasan meremang ke, seram ke, tak ada lah pula. Sebab AJ kalau benda-benda ni memang AJ sensitif sikit. Kalau ada aktiviti ke apa ke kan, AJ macam ada boleh rasa lah. Tapi sepanjang melalui jalan tadi, tak ada lah pula rasa meremang ke apa. Apek Kuban ada? Tak ada. Kalau Apek Kuban senyap, dia kata aku nampak benda ni, dia buat senyap lah ni. Kecewa sikit lah. Tak nampak awet mandi. Apek Kuban kata dia kecewa pasal tak nampak awet mandi. Dia senyap tadi, kok dia nampak apa, dia buat senyap, kata AJ. Hujung-hujung baru beritahu kan. Dia tanya tu, dia kata tak ada apa lah. So inilah jalan dia. Habis lah kot. Habis dah. Okay, AJ pun dah sampai penghujung jalan. Berkaitan dengan kesimpulan jalan ni, kalau nak lalu tidak menjadi masalah kalau korang kuat semangat. Kalau tak kuat semangat, jangan lalu lah. Seperti mana yang AJ dah tunjukkan tadi, begitulah keadaan jalan dia. Siapa yakin nak lalu, lalulah. Kalau tak yakin, jangan lalu lah. Okay, sebab jalan dia pun kecil dan sebagainya. Lepas tu ada orang race, bahaya lah juga kan. AJ bukan bahaya apa, bahaya orang race tu, takut terlanggar ke apa kan. Tapi kalau tempat ni jadikan tempat lumba, so nak kata macam mana kan. Itu je lah. So AJ dah lalu jalan balik pulau ni. Sekarang kita orang menuju ke Relau. Okay, kita orang menuju ke Relau lah. Jadi AJ ingat, AJ tambahkan konten kat sini. Kalau korang ada cerita seram dekat jalan ni, lagi teruk, kena ganggu ke apa ke, boleh cerita. AJ taklah kata cerita korang tu tipu, tapi AJ nak dengar sendiri akan cerita korang tu dalam ruangan komen, supaya AJ dapat gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan jalan ni. AJ dah lalu, so pihak korang pula nak menceritakan. Kalau orang cerita mereka mengalami gangguan ke apa ke, kita respect je lah. AJ respect saja. Okay, sampai di sini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.